maka Qatar sangat terperanjat dan membuat keputusan yang sangat besar bahawa kami putuskan hubungan dengan Amerika serta-merta dan kami berpaling kepada China. Keputusan dilakukan bulan ini, 2 hari lepas, 3 hari lepas. Keputusan yang sangat-sangat drastik, menukar struktur seluruh negara teluk. Daripada menjadikan Amerika sebagai kiblat, mereka bertukar kepada China, dan uang yang harus diberi kepada Amerika Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in kama qala. Tuan Imam yang saya muliakan, muslim-muslimat yang dihormati, yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan malam ini izinkanlah saya untuk membawa tajuk yang berbunyi mitos Haifa Bani Israel. Apakah Haifa yang masukkan dalam tajuk ini? Marilah kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah yang Allah menceritakan tentang Bani Israel bersama Nabi Musa AS. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atakhazuna uzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Surah An-Nazr. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk sembelih seekor lembu betina. Lalu mereka menjawab, apakah kamu bermain-main dengan kami, wahai Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah daripada aku menjadi orang yang jahil. Ini kisah terkenal dalam surah Al-Baqarah, dan surah Al-Baqarah mengambil kisah ini. Apabila Bani Israel membunuh, dalam tafsir mengatakan apabila Bani Israel telah membunuh, terjadi pembunuhan dalam masyarakat Bani Israel, tidak diketahui siapakah yang membunuhnya. Lalu mereka menghubungi ataupun bertanya kepada Nabi Musa AS. Lalu Allah turunkan wahyunya supaya sembelih lembu yang sifatnya sekian-sekian, dan insyaAllah Allah akan menyatakan siapakah pembunuh sebenarnya. Tetapi ini mereka ingin menjadi halah. Mereka sebenarnya tidak ingin melaksanakan apa yang diperintah. Mereka mencari alasan, berbagai-bagai alasan. Dan inilah yang disebut dalam tafsir bahawa mereka berbantahan dan untuk mencari halah supaya tidak melakukan perintah Allah SWT. Dan kita lihat, baca dalam surah tafsir, mereka mencari apakah lembu ini yang dimaksudkan, kami tidak jelas. Lalu Allah memberikan sifat-sifat lembu yang dimasukkannya. Termasuklah Allah menyebutkan bahawa lembu yang dimasukkan itu ialah warnanya, sifatnya, dan sebagainya, supaya mereka menyembelih. Dan di antara sifatnya lah lembu yang sempurna, tidak digunakan untuk pembajakan, tiada belang di badannya, dan warnanya kuning yang sangat cantik, yang menyebabkan orang lihatnya tertarik. Dan mereka mengatakan inna laqata syawalina, dan kami tidak jelas lembu apakah yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Maka Nabi Musa menceritakan lagi wahyu ilahi, qalu nadhar baka yubillana ma launaha, dan mereka bertanya apakah warna lembu tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqatun safra, dan Allah kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah menyatakan lembu yang diperintah itulah lembu baqarah safra, lembu betina yang warna kuning, paqiun launaha, yang sangat-sangat terang, kuning yang sangat terang, bukan kuning biasa-biasa, tetapi baqarah safra paqiun launaha tasrun nazirin, yang bila orang lihat dia sangat suka dengan lembu tersebut. Oleh kerana lembu yang dimasukkan sangat sukar untuk diberi, mereka hampir tidak temui lembu yang dimasukkan.
Tetapi akhirnya mereka temui dengan harga yang sangat mahal. Lalu kisahnya diteruskan Al-Quran, mereka menyembelih. Lalu apa yang dimaksud di sini lah lembu yang Allah keretahilah, lembu warna kuning yang dikaitkan dengan kepatuhan ataupun alasan yang digunakan oleh Bani Israel untuk mengelak daripada pelaksanaan perintah. Akhirnya mereka terpaksa melakukan dengan harga yang mahal. Itu kisah yang sahih, kisah yang benar yang Allah ceritakan dalam Quran. Tetapi mereka ubah kisah ini. Mereka telah ubah kisah ini dalam kitab mereka. Sebab perkara ini memalukan mereka. Sebab lembu kuning ini simbol bagaimanakah seorang membunuh seorang lain disebabkan harta. Dan mereka cuba sembunyikan sifat yang dilakukan oleh wayang mereka. Dan oleh sebab itu, Allah menceritakan mereka sentiasa menukar ayat perang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal ladzina hadu yahrifuna al-kalima mawadih. Minal ladzina hadu yahrifuna al-kalima mawadih. Dan daripada orang Yahudi itu, mereka menukar kalimat Allah daripada tepatnya. Dan Allah menceritakan mereka sentiasa menukar. Kitab yang turun pada mereka, mereka ubah. Dan khusus untuk lembu merah, lembu kuning, mereka tukar menjadi lembu merah. Mereka permaikan ayat Allah. Dan daripada lembu kuning, mereka tukar menjadi lembu merah. Begitu jauh daripada apa yang Allah suruh dengan apa yang mereka tulis dalam kitab mereka. Dan mereka tulis ini kitab Nabi Musa. Numbers ialah kitab yang mereka sebut Moses. Mereka nafsatkan kepada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa, Allah ceritakan minta supaya disembelih lembu warna kuning. Tetapi mereka mengubah dalam kisah mereka, dalam kitab mereka, mengatakan Allah Tuhan suruh sembelih lembu warna merah. Ini dia. Dalam bahasa mereka, lembu merah ini sebut haifa. Red heifer ialah apa yang kisah benarnya lah lembu betina. Kisah ialah tentang pembunuhan wahyu ilahi kepada Nabi Musa AS. Tetapi mereka telah tukar dan ini kitab mereka sekarang. Sebelah kiri ini kitab yang ada sekarang. Yang menceritakan bahawa ini ialah speak to the children of Israel that they brings you a red heifer without blemish, in which there is no defect, and on which a yoke out never comes. Itu yang bunyi ada dalam kitab mereka sekarang. Tetapi kita ingat mereka telah ubah. Dan lebih menyayati, mereka gunakan ayat lembu tadi untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Mereka gunakan istilah lembu Al-Baqarah yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Ditukar menjadi lembu merah. Kemudian digunakan dengan alasan yang lain. Bahawa Masjid Al-Aqsa harus dibina, diruntuhkan apabila lembu merah ini telah dilahirkan. Selama puluhan tahun, mereka menanti lembu merah yang dimaksudkan. Mereka mendakwa lembu merah telah dilahirkan, maka Masjid Al-Aqsa mesti diruntuhkan. Mereka mengubah. Dan itulah Bani Israel yang melakukan pengubahan dalam kitab mereka. Hari ini mereka mencari lembu merah dan mereka mendakwa lembu merah telah dilahirkan. Maka Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan. Mereka mengatakan bahawa dalam kitab mereka, dalam kitab Torah yang mereka ada sekarang, selepas mereka ubah, bumi yang Allah janji pada mereka ialah bumi yang mereka sebut sekarang sebagai Israel Raya. Iaitu bumi yang terletak di antara Sungai Nil sampai Sungai Furat. Sungai Nil di Mesir sampai ke Euphrates di Iraq. Di situlah bumi yang dijanjikan pada mereka mengikut kitab mereka. Yang mereka telah ubah. Berdasar kitab inilah mereka tulis kitab lain. Dan mereka mengatakan Nabi Ibrahim AS yang telah memberikan tanah ini, bumi ini pada mereka. Dan Nabi Ibrahim berjanji untuk memberikan bumi ini pada mereka. Tetapi Allah menceritakan Al-Quran perkara yang lain.
Apa yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'alna hadza baladan amina. Dan inilah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadilah bumi ini, bumi Mekah ini, bumi yang sejahtera. Warzuqhum minat thamarat, dan berilah rezeki daripada penduduknya, daripada buah-buahan. Man ana minhum billah, dan di antara mereka untuk mereka yang beriman pada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Qala man kafara, Allah mengatakan bukan saja mereka, yang kafir juga akan berikan. Wa ngatuhu qalila, sum'atu ila azabin nar, fabi'sal nasir. Bukan saja mereka beriman, kata Allah, yang kafir pun Allah akan beri rezeki. Kesenangannya sementara, kemudian Allah akan campak mereka dalam neraka seburuk-buruk tempat tinggal. Janji Nabi Ibrahim bersama dengan Bani Israel ataupun dengan keluarganya, ialah mereka yang beriman kepada Allah. Tetapi Allah mengatakan kepada semua dalam janjian lain yang disebut oleh kemudiannya dengan syarat yang seterusnya, wazib tala Ibrahim rabbahu bi kalamatin fatammahun qul inni ja'aluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika Allah uji Nabi Ibrahim dengan kalimah dan disempurnakan. Lalu disempurnakan kalimah tersebut, maka Allah mengatakan, qul inni ja'aluka lin-nasi imama, maka aku menjadikan kamu, Nabi Ibrahim, sebagai pemimpin imam. Qala min zurriyyati, dan kata Nabi Ibrahim, mudah-mudahan daripada keturunanku juga. Qala la yanalu zalimin, dan Allah mengatakan tidak termasuk dalam janji ini bagi mereka yang zalim. Mereka yang patuh pada Allah, Allah patuh. Allah beri perjanjian mereka, Allah tunaikan. Tetapi mereka yang telah belok perjanjian dengan para anbiya mereka, yaduskan, maka janji Allah tidak terikat. Mereka masih mengatakan bahawa janji Allah untuk memberikan mereka tanah bumi ini. Sedangkan Allah mengatakan sekiranya mereka terpenuhi janji, tentu aku akan penuhi janji, tetapi mereka telah belot daripada Nabi ke Nabi. Sejak Nabi Musa, Nabi-Nabi lain, mereka belot dan mereka telah memutuskan perjanjian, maka tidak ada lagi apa yang dimaksudkan tentang tanah perjanjian. Sebab mereka tidak penuhi tunai janji pada Allah, Allah tidak penuhi tunai pada mereka. Tetapi hal inilah yang jadi masalah hari ini, ialah mereka masih klaim bumi inilah bumi mereka. Mereka mengatakan Palestin itulah bumi mereka. Dan mereka mengatakan para anbiya mereka benar. Nabi Daud, Nabi Sulaiman AS pernah bertapak dan membentuk kerajaan besar di sana. Benar. Allah menceritakan demikian. Tetapi kemudian mereka tidak patuh dengan perjanjian pada Allah. Mereka telah belot. Maka bumi ini telah diwariskan kepada mereka yang beriman. Kalau kita lihat sejarah, bumi Palestin bukan dimulai dengan Bani Israel, tetapi bangsa Kanaan. Yang menerima bumi Palestin asal ialah bangsa Kanaan. Iaitu ketika Nabi Yusuf, ketika Nabi Ibrahim sampai di Palestin, di sana telah wujud masyarakat Kanaan. Ketika Nabi Isa, Nabi Yakub, dan ketika Nabi Yusuf telah berada di Mesir, maka apabila datang abang-abangnya ke Mesir, mereka mengatakan kami datang daripada Kanaan. Maksudnya bumi Palestin didiami oleh Kanaan dan bangsa Bani Israel mendiami di bumi Kanaan. Apa yang mereka mengatakan asal usul bumi itulah milik mereka tidak tepat, tidak benar. Mereka hanya datang selepas bangsa Kanaan. Dan orang Palestin sekarang, orang Gaza sekarang ialah orang Kanaan yang telah berlalu masa yang lama, tetapi dakwaan yang dilakukan oleh Bani Israel ataupun oleh Zionis sekarang, mereka sebenarnya bukan Yahudi sebenarnya. Mereka bukan Bani Israel. Sebagian besar mereka ialah daripada bangsa lain yang mereka membentuk apa yang disebut sebagai Zionism, dan kebanyakan mereka bukan asal daripada bangsa Israel. Dan kita lihat ketika Nabi Yusuf, seperti saya sebutkan tadi, ketika Nabi Yusuf, kita lihat bumi Palestin ialah bumi Kanaan, bukan Bani Israel. Dan nama-nama ialah
Nama Jerusalem itu sendiri bukan asal bahasa Hebrew, tetapi dia adalah asal daripada bahasa orang Kanaan. Menunjukkan bahawa Palestin asalnya penuh Kanaan. Siapa Kanaan? Kanaan ialah ananda kepada anak Nabi Nuh AS. Inilah bumi yang lama dan ahli sejarah, ahli arkeologi mengatakan bumi yang paling tua yang pernah manusia duduk ialah di kawasan ini. Benar? Sebab di sinilah diutus para anbiya. Di sana boleh anbiya. Dan Nabi Yusuf juga ada sejarah yang menunjukkan ketika Nabi Yusuf, bumi ini dikenali sebagai bumi Kanaan. Nabi Yusuf tidak klaim bumi mereka. Nabi Ibrahim tidak klaim bumi mereka. Nabi Yakub yang disebut Israel oleh Allah SWT pun tidak klaim bumi mereka. Tetapi ketika Nabi Daud, Nabi Sulaiman AS, memang benar Allah memberikan kerajaan besar, mereka bertabak di sini. Perjanjian selagi mereka patuh pada Allah. Tetapi apabila mereka belot perjanjian, tidak ada lagi. Dan ini kita lihat ketika Nabi Yakub AS berpindah daripada Kanaan menuju ke Mesir, mereka meninggalkan bumi Kanaan. Bukan Palestin itu namanya tak Kanaan, bangsa Kanaan. Yang didakwa oleh Yahudi sekarang bahawa itulah bumi mereka yang bernama Israel. Memang Nabi Israel merujuk pada Nabi Yakub AS. Tetapi peristiwa Nabi Yakub datang kemudian selepas orang Kanaan. Inilah yang mereka tulis. Mereka tulis Talmud. Apa dia Talmud? Talmud ialah syarahan kepada kitab Taurah. Taurah yang bukan asli, Taurah yang mereka telah ubah. Mereka tambah dalam Talmud. Talmud ni kalau kita dalam konteks kita lah tafsir. Tafsir ini pandangan yang diberikan oleh para ulama kita. Tetapi dalam Talmud mereka, para ilmuwan mereka telah menambah banyak perkara yang tersasar daripada yang asal. Dan inilah yang dirujuk oleh mereka termasuklah dalam konteks bumi Palestin. Dalam Talmud ini disyarahkan oleh mereka bahawa itulah bumi yang Tuhan janji pada mereka. Kemudian lebih berat lagi, kita lihat di New York. Orang Bani Israel yang asal mengatakan bahawa kami tidak pernah klaim bumi Palestin sebab bumi Palestin bukan kami punya. Yang klaim bumi Palestin ialah Zionis. Zionis hanya ditubuhkan pada tahun 1890. Sebelum itu mereka tidak pernah klaim bahawa Palestin bumi mereka. Dan orang yang kita sebut sebagai Yahudi, ada yang masih berpegang kepada agama Nabi Musa AS yang telah dipindah, yang sebut sekarang Judaism. Judaism tidak mengklaim Palestin sebagai bumi mereka. Tetapi yang klaim Palestin sebagai bumi mereka ialah Zionis. Zionis hanya ditubuhkan pada lewat kurun ke-19. Dan sekarang mereka menjadikan ini sebagai isu bahawa Palestin harus dikembali pada mereka. Dengan alasan lembu merah. Lebih berat pada itu, kitab Injil yang telah diubah. Bible yang mereka sebutkan, disyarahkan oleh Yahudi. Yahudi mensyarahkan kitab Bible dalam versi yang dinamakan The Scofield Study Bible. Ini lebih parah. Sebab buku ini ditulis purposely untuk menghasut membenci Islam. Dan inilah dirujuk oleh Amerika sekarang. Dunia hari ini merujuk kitab ini. Kitab ini ataupun buku ini yang dianggap suci oleh mereka, ada banyak footnote lebih banyak daripada teks. Mereka tafsir lebih banyak daripada teks asal. Dan dalam footnote ini mereka sebut berbagai-bagai ciri Islamophobia. Islam yang sesat, Islam yang ganas dimasukkan dalam Bible ini. Dan Bible ini terkenal di Amerika. Sejak itulah orang Amerika membenci Islam. Sebab The Scofield Bible ini ditulis khas untuk Islamophobia. Kita lihat bahawa ini ada peristiwa yang berlaku.
Di dalam Scofield ini juga sekali lagi mereka klaim bahawa bumi di antara Sungai Nil dan Sungai Furat termasuklah negara-negara Teluk yang ada sekarang. Negara-negara Arab yang ada sekarang sebagai milik mereka, termasuk Madinah dan Mekah. Dan mereka melukis peta mereka yang ada dua simbol, ada bintang di tengah dan ada biru di atas dan bawah. Biru itu maksudnya Sungai Nil dan Sungai Furat. Di antara dua garis biru ini ialah bumi mereka, yaitu bumi yang mereka sebut sebagai Devista ataupun Kerajaan Daud. Dan mereka berbohong. Perbohongan ialah satu sifat mereka sejak daripada Nabi Musa AS. Di atas pembohongan inilah kita lihat mereka lakukan kerosakan di atas muka bumi hari ini. Termasuklah apa yang berlaku di Gaza. Dan mereka tulis dalam kitab ini, di dalam footnote, bukan dalam teks, bahawa Masjid Aqsa harus diruntuhkan, diganti dengan apa yang mereka sebut dengan sebagai Haikal Sulaiman ataupun Solomon Temple yang mereka sebut The Temple sekarang. Masjid Aqsa harus diruntuhkan dan mereka kaitkan dengan lembu merah. Sedangkan lembu yang Allah sebut ialah lembu kuning yang dikisahkan di antara Nabi Musa AS bersama dengan kaum Bani Israel. Tetapi mereka bawa lembu yang disebut oleh Al-Quran, mereka bawa jadi lembu lain, lembu merah. Dan mereka kaitkan dengan bukan pembunuhan, tetapi dengan keruntuhan Masjid Aqsa. Begitu jauh apa yang mereka lakukan dengan apa yang sebenarnya. Allah menciptakan yang benar. Dan apa yang ada sekarang kita boleh banding dengan Al-Quran, begitu jauh sama sekali. Dan mereka mengatakan bahawa Masjid Aqsa dibina di atas tempat yang salah. Mereka mengatakan Masjid Aqsa dibina di atas tapak Solomon Temple yang harus diruntuhkan apabila lembu heifer, red heifer dilahirkan. Dan sekarang mereka telah mendakwa red heifer telah dilahirkan. Maka kita lihat dengan pertolongan British, Palestin diserahkan kepada keluarga Rothschild yang kemudiannya ditukar nama Israel. Israel nama yang mulia. Nama Nabi Yaqub AS ialah Israel dan mereka ambil sebenar Nabi Yaqub AS diletakkan kepada bumi yang mereka rampas ini. Bumi ini dibeli oleh Rothschild melalui kerajaan British yang telah mengalahkan Osmania di bumi Syam. Maka bumi Syam telah terjual dan kemudian dipecah-pecahkan oleh British menjadi Jordan, menjadi Syria, menjadi Palestine, menjadi Lebanon dan lain. Maka di belakang ialah bilioner yang disebut sebagai keluarga Rothschild yang mempunyai sistem banking dunia di seluruh kota besar. Dan Amerika dijajah oleh keluarga Rothschild. Itu sebab sejak daripada tahun 1900 Amerika telah dijajah oleh Yahudi. Yahudi menjadikan Amerika sebagai hamba abdi mereka. Setiap presiden mesti dipilih, mesti dengan restu Yahudi. Sampai hari ini. Dan di belakang mereka adalah hartawan-hartawan yang besar, termasuk keluarga Rothschild, yang telah diberi mandat untuk mengambil bumi Palestin bagi Israel. Israel baru. Yang asal Israel ialah Nabi Yaqub AS. Dan mereka mengatakan sempadan Masjid Aqsa ialah di Wailing Wall. Di ini adalah di Western Wall ini disebut sebagai the Wailing Wall yang tak pernah ada dalam kitab mereka. Kitab dinding ini diisytiharkan sebagai dinding ratapan, tempat bertobat hanya pada tahun 1919. Baru saja. Sebelum ini tak pernah diisytiharkan sebagai Wailing Wall. Tak pernah. Hanya sekarang, barulah ratusan tahun, baru 100 tahun pas. Barulah dinding ini dikatakan sebagai sempadan daripada The Temple yang harus diruntuhkan dan dibina kembali bangunan mereka. Di sinilah tempat sempadan Al-Aqsa, Al-Haram Al-Aqsa kita.
Inilah bumi haram Aqsa kita yang menjadi sempadan yang mereka dakwa bahawa di sinilah bermulanya Data Temple. Lalu mereka gali pada bawah. Bertahun-tahun, sudah 50 tahun, 50 tahun mereka menggali dengan harapan masuk Aqsa untuk ke bawah. Di samping itu mereka cuba cari bukti bahawa di sini ada kesan-kesan daripada kerajaan Nabi Daud AS. Mereka mencari kesan-kesan daripada David Star. Tiba-tiba mereka temui ada star di bawah ini. Tetapi bukan star yang mereka sebut David Star. Tetapi kembali kepada bangsa Kanaan. Star yang mereka temui ini ialah bintang yang dikaitkan dengan Kanaan. Tidak menyokong dakwah mereka bahawa di sini tapak tetap temple. Dan mereka kecewa. Mereka telah memberikan tapak penggalian arkeologi yang sangat dalam ini. Mereka telah gali di bawah Masjid Aqsa kita dan Masjid Aqsa kita runtuh bahagian-bahagian disebabkan mereka ingin mencari bukti. Sebenarnya mereka ingin meruntuhkan Masjid Aqsa. Mereka tahu bukti tidak akan ditemui. Dan kerosakan yang sangat parah. Masjid Aqsa kita daripada sebelah timur, daripada sebelah barat, kita lihat telah rosak banyak. Hanya tunggu masa untuk diruntuhkan sepenuhnya. Dan mereka berbohong. Mereka mengatakan lembu kuning telah tukar menjadi red heifer. Mereka isytiharkan red heifer telah dilahirkan. Berkali-kali mereka dakwa sejak puluhan tahun lepas. Kali terakhir mereka dakwa red heifer dilahirkan pada tahun 2022 lepas. 2022 dilahirkan red heifer lain. Dan itu sebab mereka bakal runtuhkan Masjid Aqsa pada tahun 2023 dan pemuda-pemuda Hamas mengisytiharkan perang Tufan Aqsa, pertahankan Masjid Aqsa sebab mereka nekat untuk meruntuhkan masjid ini pada tahun 2023. 7 Oktober diisytiharkan perang Tufan Aqsa, pertahankan Masjid Aqsa sebab mereka rancang untuk meruntuhkan masjid ini pada 8 Oktober 2023, satu hari sebelum mereka runtuh kita isytiharkan perang. Hamas mengisytiharkan perang satu hari sebelum Masjid Aqsa diruntuhkan. Allah tidak izinkan mereka runtuh. Masjid Aqsa masih berdiri teguh sampai sekarang. Dan mereka pernah berkali-kali membakar Masjid Aqsa. Mereka bakar pada tahun 73, mereka bakar pada tahun 88. Mereka melakukan berbagai-bagai konspirasi ke atas Masjid Aqsa dengan harapan bahawa Masjid Aqsa dikosongkan. Pada tahun 1997, mereka telah tawan Masjid Aqsa. Mereka telah tawan Masjid Jerusalem. Jerusalem berada di bawah kuasa mereka sampai hari ini. Dan untuk mengamalkan Masjid Aqsa hanyalah orang-orang tua yang dibenarkan. Dan pada tahun 73, mereka telah membakar ketika Perdana Menteri mereka bernama Vladimir. Dan dia buat ucapan malam tersebut. Dengar ucapan dia. Dia kata, Indama afraqna al-Qudus. Lam anam tailatal layli watangtu annal arab saitun nazihin min kulli hadabin wasabin nahwa Israel. Fa indama bazar as-sabah alimtu ayqantu annana ama ummatin naimah. Kita bakar Masjid Aqsa. Kita tes orang Islam. Apakah mereka tidur atau mereka jaga? Dan malam itu saya tidak tidur. Barangkali seluruh umat Islam akan datang untuk menghancurkan Israel. Sebab kami telah bakar masjid mereka. Subuh telah tiba. Dan tidak ada apa yang berlaku. Setenang air di tasik. Maka kita yakin, kita tahu bahawa umat Islam sedang tidur lena. Kita boleh lakukan apa saja. Mereka sedang tidur lena. Siapa sebut? Vladimir. Vladimir ialah orang Poland. Dia pernah menjadi warga negara Palestin. Dan dia pernah menjadi Perdana Menteri Israel. Wanita yang sangat ganas. Dan dialah
membakar Masjid Al-Aqsa. Nak test kekuatan Islam. Dan kalau Masjid Al-Aqsa pun mereka tidak pertahankan, kita boleh hancurkan semua yang ada kaitan dengan Islam di Palestin. Benar, mereka isytiharkan pada 2018 pas lembu merah telah dilahirkan. Sebelum ini mereka dah sebut berkali-kali. Banyak ekor sangat lembu merah. Mereka mengatakan a perfectly red heifer was born. Maksudnya tahun 2018 Masjid Al-Aqsa harus diruntuh selengkapnya. Dan mereka cuba lakukan. Ini dirancang lebih awal bukan pasal lembu. Pasal mereka mengambil bumi antara Sungai Nen dengan Sungai Porat dengan paksa. Dan pemimpin Zionis dalam tahun 60-an ialah Henry Kissinger. Henry Kissinger mengatakan untuk mengambil Palestin ataupun Jerusalem sebagai ibu kota kita, kita mesti hancurkan 7 buah negara Islam. Kissinger mengatakan tahun 60-an pas. La budda min tahtilak sabai dualin fi syarqil awsat. Kita mesti takluk, kita mesti jajah 7 buah negara Arab. Mesir, Palestin, Syria, Jordan, Lebanon, Saudi. Termasuk Iraq dan Afghanistan kemudian. Yaman juga sangat mudah. Dan 7 negara asas harus dijatuhkan tahun 60-an. Apa yang berlaku sekarang ialah perancangan Zionis yang lama. Perancangan lembu merah yang palsu, mitos lembu merah, mitos bahawa Masjid Al-Aqsa didirikan di atas temple, mereka hidup di atas mitos, di atas pembohongan. Kalau dengan Nabi, dengan Al-Quran menceritakan anak-anak Nabi Yakub berbohong kepada Nabi Yakub sendiri tentang Nabi Yusuf. Mereka mengatakan adik mereka dimakan serigala. Mereka berbohong di depan ayahanda mereka, seorang Nabi Allah. Dan mereka lakukan apa yang mereka lakukan pada Nabi Yusuf AS, itu adik kandung mereka. Apatah lagi orang Arab. Kalau adik kandung mereka, mereka sanggup lakukan, apatah lagi pada orang Arab. Hanya sepupu. Dalam konteks nasab mereka. Dan mereka rancang untuk jatuhkan negara Arab satu persatu. Sejak tahun 60-an, mereka merancang untuk jatuhkan negara Arab satu persatu. Mereka sebut Arab Spring. Mereka jatuhkan pemimpin Tunisia. Bin Ali telah jatuh. Kemudian mereka jatuhkan Yaman ketika Ali Abdullah Saleh. Mereka jatuhkan Gaddafi di Libya. Mereka jatuhkan Hosni Mubarak. Mereka jatuhkan Algeria di bawah Abdul Aziz. Dan mereka jatuhkan Sudan ketika bawah Omar Bashir. Perancangan ini dilakukan tahun 60-an lagi. Dilaksanakan pada tahun 1990-an. Tetapi mereka cuba jatuhkan Syria. Syria dipertahankan oleh Bashar Assad yang Tuan sangat benci. Hanya Syria yang masih tinggal apabila perancangan Zionis untuk hancur seluruh negara, hanya tinggal Syria saja. Saudi terkecuali sebab mereka special. Sebab Saudi ditubuhkan oleh British dengan keuangan daripada background, daripada Yahudi. Israel membantu pembinaan Saudi. Dan mereka gabungkan di antara keluarga Saud dengan Wahabi untuk membentuk kerajaan Al-Mamlakah Saudiyah Arabiyah sampai sekarang. Oleh sebab itu, Saudi terselamat untuk sementara. Tetapi 7 buah negara ini telah jatuh. Mereka berusaha untuk jatuhkan Syria. Memang jatuh Syria. Yang naik ialah bekas pemimpin ISIS, Al-Julani. Yang tukar nama jadi Asyarah sekarang. Yang telah mengadakan hubungan dengan Israel. Yang kita harapkan dia adalah pemimpin Islam. Tetapi rupanya dia berkonsentrasi dengan Israel. Hari ini dia berucap di Bangsa Bersatu
dan disambut dengan gembira oleh Amerika. Amerika tidak pernah gembira dengan Islam, tetapi dia sangat gembira dengan pemimpin Syria. Satu demi satu negara Arab jatuh, dan lengkaplah Syria juga jatuh. Tetapi yang ada kaitan dengan Syiah masih menentang superpower itu. Ketika Trump mentah kali pertama, dia sudah mengadakan perancangan yang sangat kritik. Setiap Presiden Amerika yang naik mesti dilantik oleh Yahudi. Dipersetujui oleh Yahudi. Ini sejak daripada zaman. Presiden yang tidak ikut perintah Yahudi akan mati. Antaranya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln telah ditembak oleh Yahudi disebabkan Abraham Lincoln telah meluk Islam. Berita yang tak pernah sampai pada kita, Abraham Lincoln apabila dia telah melihat bahawa kerajaan Amerika menjadikan orang-orang kulit hitam sebagai hamba, yang kebanyakan hamba inilah Muslim yang dicuri daripada Amerika. Lalu Abraham Lincoln yang tak pernah menyatakan agamanya telah menyatakan satu undang-undang pembatalan penghambaan. Di sebalik pembatalan ialah Islam. Walaupun tidak pernah ada berita yang resmi mengatakan Abraham Lincoln adalah seorang Muslim, tapi moyang mereka adalah seorang Muslim. Moyang Abraham Lincoln adalah Muslim. Kita tengok Presiden Amerika yang berjanggut hanyalah Abraham Lincoln. Abraham Lincoln berjanggut sama Islam dan tidak ada misai. Misai dikata sifat seorang Islam, tetapi dia tak pernah isytiharkan dia Islam. Tetapi Yahudi tahu dia Islam. Dia dibunuh kerana telah melaksanakan sebahagian menghapuskan sistem hamba di Amerika. Dan dia belok dengan perjanjian dengan Yahudi. Yang kedua ialah Presiden Kennedy dibunuh oleh Yahudi. Ditembak oleh Yahudi tahun 66. Disebabkan sokongan Presiden Kennedy kepada Israel tidak kuat. Dia sokong Israel tetapi tidak sekuat presiden yang lain. Dan dia tidak membantu Israel sepatut yang dia bantu. Dan dia harus mati. Itulah yang berlaku. Dan Presiden Trump ialah menjadi harapan mereka untuk mengambil Masjid Al-Aqsa pada kali pertama dia menjadi presiden. Tetapi dia tidak sempat untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Apa yang dilakukan ialah dia hanya berjaya menjadikan Jerusalem sebagai kapital kepada Israel. Ini kejayaan besar yang dilakukan oleh Trump. Dan Trump diisytiharkan sebagai hero orang Yahudi. Dia dianggap sebagai hero kepada seluruh masyarakat Zionis. Dan dibandingkan Presiden Trump dengan Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi yang kita baca malam ini. Sebab Zulkarnain ini ialah tokoh yang membina Masjid Al-Aqsa. Selepas Masjid Al-Aqsa telah diruntuhkan oleh Raja Babylon, maka Zulkarnain yang membawa kembali Bani Israel yang beriman membina kembali Masjid Al-Aqsa. Dan Zulkarnain yang maksudnya pemimpin dua tanduk membina kembali Masjid Al-Aqsa, dia dipuji oleh orang-orang Yahudi, tetapi dia orang beriman. Dan ketika itu Bani Israel beriman. Mereka dijadikan hamba oleh Raja Babylon. Dan dia membawa orang Bani Israel dari Babylon kembali ke Jerusalem dan membina kembali Masjid Al-Aqsa, bukan Solomon Temple. Dan dia dipuji oleh Zionis sekarang sebagai tokoh Panglima Agung Yahudi, sedangkan dia bukan Yahudi. Dia adalah raja yang beriman. Dan dibandingkan Trump ialah Zulkarnain baru. Dibandingkan Trump ialah Zulkarnain baru. Dan Trump disuruh mejanya dinasihat oleh think tank Yahudi. Setiap yang dibawa oleh Trump ialah suara Yahudi. Bahkan Trump tidak ada suara bebas. Teleponnya diintip setiap masa.
setiap patah perkataan dia diintip. WhatsApp dia, perhubungan telefon dia, semua dirakamkan. Dia tidak boleh bertindak selain pada sebagai ejen kepada Israel. Dia tidak ada kuasa sama sekali. Ini gambar yang berlaku sebenarnya. Dan Amerika telah terjajah oleh Zionis begitu lama. Sejak daripada zaman George Washington yang pertama. Ketada pada tahun 1780-an ketika Amerika merdeka, George Washington berhutang kepada kerajaan Osmania. George Washington tunduk kepada kerajaan Osmania di Istanbul. Dan mempunyai hutang yang sangat tinggi. Untuk kempen pilihan raya, George Washington terpaksa dia minta pertolongan daripada keluarga Rothschild. Keluarga Yahudi memberikan bantuan besar kepada George Washington yang akhirnya terpilih menjadi presiden pertama Amerika. Dan presiden Amerika ini harus tunduk kepada setiap kata-kata daripada kapitalis Judaism ataupun Yahudi. Gambarannya seperti ini. Menggambarkan presiden Amerika tidak ada kuasa sejak daripada presiden pertama. Dan inilah yang berlaku dalam zaman moden ini. Negara yang ditundukkan oleh Amerika sebenarnya ditundukkan oleh Israel. Disebut oleh Trump sebagai Pakatan Urun ini. Ataupun disebut sebagai negara yang mengamalkan normalisasi. Yang mengiktiraf Israel dengan istilah normalisasi Israel dengan negara Arab. Tujuanlah untuk merampas dan menghancurkan manusia Al-Aqsa. Negara yang telah mengadakan normalisasi dengan Israel ialah Mesir, Jordan, Bahrain, UAE, Oman, sekarang Sudan, Morocco, dan lebih dari 7 buah negara yang telah mengadakan normalisasi. Arab Saudi dalam proses, Iraq telah menjadi diperintah oleh proksinya. Mereka cuba tawan Afghanistan, tetapi mereka kalah. Mereka cuba masuk Pakistan, mereka kalah di Pakistan. Mereka cuba kuasai Kuwait dan mereka telah menguasai Kuwait. Syria mereka baru kuasai melalui syarak. Dan mereka telah kuasai Syria melalui Asyara sekarang. Dan mereka sekarang berusaha untuk hancurkan Turki. Turki dan Mesir harus dihancurkan sepenuhnya. Walaupun kedua negara ini menjadi penyokong pada Amerika. Sebab perkembangan baru, barangkali kita sebut ada masa lepas ini, menyebabkan suasana geopolitik berbeza sama sekali. Dan negara ini dijinakkan. Tidak boleh lagi bertindak untuk membantu Masjid Al-Aqsa. Kemudian pada tahun 22 seperti yang sebut tadi, mereka sebut bahawa lembu merah lahir lagi. Entah ke berapa. Entah lembu ke berapa. Saya nampak tak merah pun. Dan dia arak lembu ini daripada Amerika ke seluruh dunia. Ramai pergi tengok. Boleh jadi dia cap merah, tak tahu. Akhirnya sampai ke Israel. Dan ini tandanya. Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan sekarang. Dan mereka rancang 8 Oktober 2023 lengkaplah runtuh Masjid Al-Aqsa dengan apa cara sekalipun. 1 hari sebelum diruntuhkan Masjid Al-Aqsa, kita isytiharkan perang Topang Al-Aqsa. Ini tak diberitahu dalam barat. Di Malaysia pun tidak ada berita. Dan tuan-tuan, bulan Mac sebelum kita isytiharkan perang, mereka telah mengadakan sembelihan lembu di Masjid Al-Aqsa. Mereka sudah ada ritual yang sebagai persediaan 8 Oktober harus dihancurkan Masjid Al-Aqsa. Dan mereka bawa jentolak untuk hancurkan Masjid Al-Aqsa. Pada 29 Mei, detik-detik yang sangat-sangat cemas. Di sinilah Hamas bertindak.
Sekiranya yang tolak ini mengutuh bahagian pertama Masjid Al-Aqsa, seluruh sinagog di Palestin akan diruntuhkan. Kami bersedia untuk meruntuhkan seluruh sinagog. Sinagog ialah rumah ibadat orang Yahudi. Bukan gereja, tak? Gereja Kristian. Kami akan runtuhkan seluruh sinagog di Afghanistan. Di Palestin. Mereka sudah bersedia untuk runtuhkan pada 29 Mei. Dan kita isyaratkan perang 27 Oktober. Negara yang bernominasi dengan Israel, mereka tengok saja. Mereka ada perjanjian tidak boleh sentuh Israel. Mereka hanya lihat Masjid Al-Aqsa bakal diruntuhkan. Gambar ini gambar kartun. Menggambarkan apakah yang sedang berlaku ketika itu. Siapakah yang akan membela Masjid Al-Aqsa? Tidak ada. Negara Arab yang telah bernominasi tidak boleh menentang Israel. Mereka diberikan bantuan yang banyak oleh Amerika dan Israel untuk menjinakkan mereka, mandulkan mereka. Kemudian yang bertindak adalah pemuda-pemuda yang sedikit. Pemuda-pemuda sedikit inilah yang tidak ada senjata. Yang hanya ada senjata konvensional yang sangat-sangat sedikit perhat, tetapi mereka ada jiwa yang kental. Pertahankan Masjid Al-Aqsa sama ada mereka syahid atau pemenang. An-Nasr awi syahadah. Kami tidak ada pilihan ketiga. Kami turun sama ada kami menang atau kami syahid. Kami tidak ada pilihan yang ketiga sebab negara Arab sudah mandul. Negara Arab termasuk West Bank telah mandul. Dan kami pemuda yang sedikit mewakili seluruh umat Islam dunia pertahankan Masjid Al-Aqsa. Ini yang tidak ada berita di Malaysia. Ini yang tidak ada berita di negara Arab sendiri. Negara Arab bersih sendiri tidak mencetakkan berita ini. Di negara Teluk tidak ada berita ini. Dan ini disahkan oleh Amerika, disahkan oleh Saudi, disahkan oleh West Bank sebagai pengganas. Jordan juga mengatakan pengganas. Negara yang mandul mengatakan pengganas. Sebab mereka mengatakan ialah ikhwan muslimin yang telah diharamkan oleh banyak negara. Mereka lupa bahawa inilah kumpulan yang pertahankan Masjid Al-Aqsa. Dan tuan-tuan, lebih menyayati Amerika bersama Yahudi, bersama Israel, membentuk apa yang disebutkan Daesh, ISIS. Menggunakan uang Saudi. Saudi Arabia, Amerika, Israel berpadu tenaga membentuk ISIS. Dan mereka menggunakan wajah Islam. Melakukan keburukan. Menghancurkan, membunuh umat Islam. Tak pernah sentuh Israel. Mereka ditubuhkan untuk memburukkan imej Islam. Antara pemimpin ISIS ialah Asyarah. Nama saya Adulani. Yang menjadi presiden Syria sekarang. Yang tuan sangat uji. Dan tiba masanya mereka isytiharkan bumi ini, bumi kami, dan Parlimen Israel telah meluluskan bahawa di antara Sungai Nil dan Sungai Porat harus diambil sekarang. Bermaksud kawan-kawan kita Mesir, Turki, Saudi, Jordan, Lebanon, Syria harus kita taluk serentak. Dan kita mulakan dengan kotor. Kita mulakan dengan kotor. Sebab kawan-kawan, tetapi demi bumi Israel Raya, kita mesti hancurkan termasuk Saudi. Saudi lah kawan baik kita. Tapi harus dihancurkan demi Israel Raya. Mesir kawan baik kita harus dihancurkan. Dan Al-Masjid Al-Aqsa fi aidina. Masjid Al-Aqsa telah berada tangan-tangan kami. Palestin ia asimatul nizam al-alami al-jadid wal markas al-diyanah Ibrahimiyah. Mereka cipta satu istilah lagi yang mereka sebut sebagai Abraham
Accords. Dia bukan saja pakatan, tetapi ada unsur agama. Islam, Kristian dan Judaism dilarutkan, didilute demi untuk dijadikan sebagai asas perpaduan negara yang melakukan normalisasi dengan Israel. Dan New World Order yang menjadi badan Zionis menjadikan Jerusalem sebagai kapital mereka. Ini disahkan oleh Trump sejak daripada tahun 2017 lepas. Dan sekarang kereta Israel bakal dijermakan. Kabinet telah luluskan dan sekarang ialah masa untuk membentuk negara ini. Mereka berbohong. Selama ini mereka mengatakan Iraq ada senjata. Mereka hancurkan. Iraq hancur. Tak ada senjata. Mereka hancurkan Syria. Syria tak ada apa-apa. Dan kemudian mereka hancurkan Gaza dengan alasan pengganas. Mereka hancurkan Afghanistan dengan katanya Osama lari ke Afghanistan. Dan mereka telah membina sinagog mereka di bawah Masjid Al-Aqsa kita. Ini dibina ketika zaman Trump. Trump mengarahkan binaan asas kepada temple di bawah Masjid Al-Aqsa kita. Sebenarnya temple telah ada. Tetapi asas di bawah Masjid Al-Aqsa kita. Maksudnya Masjid Al-Aqsa akan diruntuhkan bila masuk. Dan dirasmikan ketika itu oleh Menteri Luar Amerika, Pompeo. Dan ini 3 pemimpin besar Zionis yang dibenarkan masuk ke tempat baru. Tempatnya rahsia. Tetapi berada di bawah Masjid Al-Aqsa. Di bawah Dome Ad-Darra. Direct pada Dome Ad-Darra. Di bawah. 30 meter ke bawah. Mereka ada satu structure yang besar. Dan sinagog telah dibina. Inilah asas kepada keruntuhan Masjid Al-Aqsa. Dan berita yang disebutkan bahawa mereka telah melawat minggu lepas. Sekretari US yang baru, Marco Rubio, telah sekali lagi melawat dia. Rubio melawat sekali lagi, ini tanda bahawa Masjid Al-Aqsa akan diruntuhkan. Mereka telah bergambar dan rupa-rupanya semakin luas. Ini ialah terowong baru. Di bawah Masjid Al-Aqsa. Mereka bergambar di bawah Masjid Al-Aqsa, di bawah tarsa Masjid Al-Aqsa. Ini gambar terbaru yang keluar barulah 2-3 hari lepas. Rubio sudah merasmikan tempat baru. Asas kepada temple. Dan mereka sangat gembira. Ini gambar terbaru di West Bank. Bukan di West Bank. Di West Wall. Western Wall. Ada satu struktur baru yang baru ada. Gambar yang terbaru ada struktur ini. Saya tak faham apakah ini telah dibina sebelum ini atau baru. Dia duduk di Western Wall. Di Wailing Wall. Apakah maksud struktur ini? Saya tak tahu. Ini gambar terbaru di Masjid Al-Aqsa. Apa maksudnya? Apakah mereka akan melakukan sesuatu yang sangat penting pada akhir bulan ini? Bulan September. Sebab akhir bulan September ialah hari trumpet Yahudi. Mereka tiup trumpet. Trumpet tanduk binatang. Dan mereka siharkan mereka ada festival besar hari trumpet. Dan Turki bangkit mengatakan Jerusalem tidak boleh diusik. Alhamdulillah, ada pemimpin yang berani. Selama ni kita kritik banyak. Saya kritik banyak Pakcik Erdogan. Tapi kali ini kita salute. Dia mengatakan Jerusalem kami punya. Kamu takluk sekarang. Tapi Jerusalem kami punya. Jangan usik. Alhamdulillah. Sebab Turki bakal dibom oleh Israel. Selama ini mereka bersama. Tetapi kali ini apabila tanda Israel akan bom Turki selepas dia bom Doha ataupun Qatar, Turki tahu gilirannya adalah giliran kedua, Israel akan bom dia, akan serang dia. Dan dia beritahu 2-3 hari lepas, Jerusalem milik kami.
kami akan pertahankan Jerusalem. Alhamdulillah. Dan kita tarik balik kritikan kita kepada Pak Cip. Selama ini saya banyak kritik dia. Sebab tak pernah dia cakap seperti ini. Dan tuan-tuan, kita lihat Masjid Al-Aqsa ialah wakaf. Bumi wakaf. Rasulullah mewakafkan tanah untuk sahabatnya. Iaitu sahabat Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Kemudian selepas setiap khalifah ada tanah wakaf di sekitar Masjid Al-Aqsa. Masjid ini harus dipertahankan sebagai Aqsa dan dia sebagai kiblat pertama kita dan dia wakaf bagi Rasulullah. Yang harus kita pertahankan. Dan setiap kali khutbah yang dibaca oleh Jais, ya Allah selamatkan Aqsa. Alhamdulillah, telah ada teks yang format yang sentiasa dibaca. Dan sekarang mereka kembali memainkan Red Hyperlight kembali. Mereka mengatakan ini bumi yang Tuhan janji pada kami. Dan mereka telah latih pendayah menggunakan kitab Bible yang sebut The Scofield Study Bible yang telah ditulis oleh Yahudi. Sedangkan Yahudi memusuhi Kristian. Dan dia mengatakan bahawa bumi ini anda yang punya. Orang Yahudi mengatakan pada orang Kristian bahawa bumi ini kita yang punya. Dia latih pemuda-pemuda. Dia latih pendayah-pendayah untuk sebar ke dunia. Ada pemuda Malaysia yang percaya kepada dakwah ini. Ada pemuda kita tanya pada saya, kalau tanah itu yang Tuhan telah janji pada saya, kenapa kita harus ambil? Pemuda kita telah termakan tak ayahnya. Antara pemuda yang dilatih ialah pemuda ini. Nama Charles Kicks. Ia ditembak ini. Dialah menggunakan kitab ini untuk menyebarkan Islamophobia. Islam ganas, wanita diperhina, dan dia adalah penyokong Trump. Trump bagi khusus tugas burukkan Islam. Dan dia dapat dana yang banyak daripada Israel. Sangat banyak. Dia ada rangkaian sangat besar di dunia. Dia memburukkan dunia. Dia memburukkan Islam. Pemuda yang tidak ada pengetahuan agama sedikit pun. Dia mengatakan dia tidak Kristian pun. Tetapi dia menggunakan kitab Scofield untuk daya Islam. Sebab dalam Scofield sangat buruk Islam. Dan takdir ilahi. Dia bertemu dengan pendakwa Islam di Amerika. Mereka berhubung dan berbicara. Apakah yang kamu sebut sebenarnya palsu? Kamu tahu tak kitab Scofield ini ditulis oleh Yahudi? Yang kamu rujuk ini ialah kitab yang distortion. Kamu tahu Islam tak? Kamu tahu Islam tak? Kamu berislam itu. Saya tak tahu Islam, dia kata. Kalau kamu tak tahu Islam, saya beritahu Islam, kata pendakwa kita. Dan mereka berinteraksi. Berinteraksi dalam beberapa bulan yang akhir ini. Barangkali terlintas dalam fikirannya bahawa apa yang disebut oleh pendakwa Islam benar. Dan dia telah bercakap mengkritik Israel. Dia mengatakan, kenapa kita harus mengambil kembali bumi yang belum pasti kita punya? Ini satu dosa besar. Bagi Israel, menyentuh Israel Raya satu dosa besar. Lebih lagi dia telah menerima dana yang besar dari Israel dan daripada yang mereka sebut sebagai far right group. Yang menggunakan kitab Bible yang distortion. Disyarahkan oleh Yahudi. Dan dia telah mula memuji. Tanda-tanda dia menentang Israel telah kelihatan. Dan dia ditembak mati. Dia ditembak mati oleh Yahudi. Sebab dia mula berfikir. Dia belum Islam. Tetapi apa yang brother itu sebut, brother Islam kita, menceritakan dia telah masuk sedikit demi sedikit. Mereka ada perjanjian, appointment untuk bertemu muka. Dan akan disiarkan dalam channel Islam. Dia belum Islam.
Tetapi tanda dia telah mengkritik Yahudi telah ada. Dalam kuliah dia terakhir, dia cuba recover balik. Mengatakan sebenarnya saya benci Islam. Mudah-mudahan suara azan tak akan dibaca, tak akan didengar lagi dari mereka. Itu dia nak cuba lari sebab dia telah diketahui dia menentang Israel. Dan ketika itulah dia ditembak di lehernya. Dan dia belum Islam. Tetapi tanda-tanda dia menerima kebenaran sudah ada. Dan inilah sifat bagaimanakah mereka menggunakan kitab mereka untuk memburuk Islam dan sangat berpengaruh. Kebanyak pendayah menggunakan kitab ini untuk menyebarkan tayah mereka. Hati-hati. Dan pemuda kita juga terperangkap kadang-kadang. Mereka tuduh yang menembaknya lah seorang veteran. Ditangkapnya orang tua. Ditangkapnya orang tua, tepat tuan-tuan. Kalau tertengok dia tembak live, tembak kena sini, tepat. Bukan main-main. Penembak jitu yang sangat hebat. Hari pertama dia kata orang tua yang tembak. Hari kedua dia kata pemuda yang tembak. Siapa yang tembak? Yang tembaklah penembak yang sama seperti yang menembak Abraham Lincoln ataupun John Kennedy. Orang sama. Daripada kumpulan sama. Sebab yang tembak John Kennedy sampai sekarang tak tahu. Yang menembak Abraham Lincoln sampai sekarang tak tahu. Kita percaya yang menembak ke Charles Kurz ini tak akan dia tahu sampai bila-bila. Dan dia telah mati. Dan rakyat ini sangat ramai. Mereka berbohong sejak daripada zaman-zaman. Dan mereka mendakwa Nabi Isa, mereka bunuh. Mereka mengatakan kami membunuh Nabi Isa AS. Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubalhum. Tahun 63 mereka berbohong tentang Presiden Kennedy ditembak. Mereka yang tembak. Mereka sebut Rusia yang tembak. Dan tahun 67 ketika perang Israel dengan Arab, mereka berbohong lagi. Ketika 11 September di Amerika, mereka runtuhkan bangunan kembar, bangunan WTC, bukan PWTC. WTC. Dan mereka tuduh sama. Mereka tuduh sama dengan jatuhnya satu bangunan yang mereka sendiri yang runtuhkan. Mereka dapat 3 buah negara. Mereka hancurkan Iraq, mereka hancurkan Afghanistan, mereka hancurkan Pakistan dengan alasan bangunan ini. Betapa untungnya perniagaan dengan satu bangunan yang runtuh, mereka dapat 3 buah negara. Dan sekarang mereka lakukan kepada Charles ini. Pemuda ini yang menjadi ejen mereka belum berpaling tadah. Tetapi dosanya dia telah mengkritik Israel. Dan dia mengatakan, saya rasa ada sesuatu yang tidak kena dengan dasar Zionis untuk mengambil bumi Palestin. Ini dosa besar. Tuan-tuan baca, dalam berita kita tidak ada. Dan cuba lihat mereka berbohong. Bosnia. 1995 kita lihat umat Islam di Bosnia dibunuh begitu banyak oleh Serbia. Mereka berbohong bagaimanakah Bosnia telah berhenti pemudahan. Mereka tak pernah sebut panglima ini. Yang mereka sebut NATO yang menyelamatkan Bosnia. Bohong. Sebenarnya apabila umat Islam dibunuh begitu ramai di Srebrenica, di Bosnia, muncul satu pasukan tentera Islam Eropah yang dipimpin oleh pemimpin ini. Aktif Dodakovic namanya. Tuan-tuan tak pernah dengar nama ini. Dia telah membentuk satu pasukan besar di Bosnia. Dan telah bertindak memerangi Serbia. Dan kota Serbia sudah hampir ditawan. Maka segera bangsa satu istirahat. Berhenti perang. Kalau tidak, Serbia menjadi bumi Islam hari ini. Kenang penerima. Dan mereka berbohong. Mereka mengatakan NATO yang memberhentikan peperangan di Bosnia. Bohong. Sama seperti mereka berbohong sepanjang zaman mereka. Sejarah Bosnia
termasuk tentera kita mengatakan terima kasih NATO, sedangkan ia merancang untuk pembunuhan di Bosnia antaranya mereka. NATO sudah melihat kehancuran tentera Serbia, maka segera mereka berdamai, berhentikan peperangan sebab ibu kota Serbia sudah hampir ditakluk oleh panglima ini bersama tentera entah dari mana datang. Tiba-tiba satu kumpulan tentera Islam muncul di Bosnia dan sedang bergerak ke Serbia. Tuan-tuan ingat nama ini? Yang tak pernah ada dalam sejarah. Dan tiba-tiba dia muncul dan dialah yang mengubah struktur dan memberhentikan peperangan serta dan diistilahkan NATO yang berhentikan. NATO tak akan berhenti. Buktinya, bangsa bersatu menghantarkan tentera Netherlands, Belanda untuk menjadi pengaman. Rupa-rupanya tentera Belanda bersama dengan Serbia membunuh umat Islam. Bangsa bersatu berkonspirasi dengan Serbia untuk hancurkan Bosnia. Bangsa Bosnia. Ingat rupa ini pertama kali ditunjukkan dalam sejarah negara kita. Sekarang, sebagaimana kita sebut, tuan-tuan, masa yang sedikit ini, Temple to replace Al-Aqsa. Bil PAS. Parlimen telah membenarkan Masjid Al-Aqsa diruntuh, diistilahkan bulan lepas. Bulan Ogos, Parlimen Israel telah istilahkan sekarang boleh runtuh, disahkan oleh kerajaan Israel. Dan kita lihat pertahanan Masjid Al-Aqsa dilakukan oleh Hamas setelah masuk 715 hari ini. Ini semalam. Hari ini 715 hari mereka masih berjuang. Kota Gaza telah hancur lebur. Satu tamadun yang besar telah hancur. Di sini ialah bumi Imam Syafi'i. Di sinilah makam moyang Rasulullah Hashim bin Al-Manaf. Dimakamkan di sini. Bumi para Anbiya telah hancur lebur. 682,000 yang telah terkorban syahid. Dalam masa hampir 2 tahun. Dan ini menjadi simbol Hind Rajab yang dibunuh oleh Israel menggunakan 355 peluru. Satu peluru sudah cukup. Tetapi untuk tunjukkan geram dia kepada kanak-kanak, dia membunuh dengan 355 peluru yang difilmkan sekarang. Menang awak di Paris baru ini. Difilmkan kembali kekanasan Israel. Dan kanak-kanak yang satu hari lahir, esok mati ditembak. Dan peluru masuk dalam kepala. Inilah keganasan yang dilakukan di atas lembu merah. Dengan menggunakan hujah lembu merah, Rakyat Haifa, mereka lakukan keburukan di atas muka bumi. Dan mereka mengatakan kami lakukan kebaikan. Dan sekarang yang di belakang pembunuhan ini ialah bilioner Yahudi. Zionis ini gambar-gambar yang sekarat. Mereka lah pemilik wang yang banyak dunia. Mereka lah yang membantu pembunuhan umat Islam di Gaza. Kenal sebahagian mereka. Dan mereka telah membuat putusan untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Kita mesti kacau seluruh negara Arab. Seluruh negara Teluk kita mesti kacau sebelum kita runtuh Masjid Al-Aqsa, dibimbangi bahawa mereka akan menumpu ke Masjid Al-Aqsa walaupun kita berjanji. Berita Arab juga mengatakan bahawa mereka telah masuk ke Gaza dengan sepenuhnya. Mereka tumpukan kota Gaza sendiri, bukan Gaza lebih besar. Mereka masuk kota Gaza dengan tujuan untuk menghapuskan segala-galanya dan rakyat asal Gaza harus dikeluarkan sepenuhnya. Maka berdiri kata kita dalam minggu ini sangat dahsyat, tuan-tuan. 480,000 telah dikeluarkan daripada Gaza, entah ke mana pergi.
dan Mesir tidak membenarkan masuk sepenuhnya. Lalu terjadi konflik antara Israel dengan Mesir. Sebab Israel ingin membawa penuh ini sebahagiannya ke Mesir, ke Rafah, ke Sinai. Sebahagian dibawa ke sepadan Jordan dan lain-lain. Dan timbul berbagai-bagai persoalan. Tetapi tentera mereka masih berjuang. Tentera Al-Qassam, Hamas masih berjuang. Dan berita yang kita terima, mereka masih menentang dan pasukan yang bawa masuk ke Gaza cedera setiap hari. Berita setiap pagi saya terima 2, 4, 5 orang tentera mati satu pagi. Yang kita terima di Malaysia. Barangkali lebih banyak. Termasuklah komandan mereka telah terbunuh 2 hari lepas, 3 hari lepas. Yang memimpin tentera Israel masuk mengganas di Gaza telah terbunuh. Kereta kebal mereka terbakar. Tetapi bulan ini ialah bulan perancangan yang terakhir. Israel mengadakan big plan dan mereka ingin hapuskan seluruh pemimpin Hamas. Mereka sebut sekali lagi kereta Israel Raya sebagai matlamat yang tidak boleh ditangguh lagi. Dia mengatakan bahawa ini apa sekalipun kita mesti lawan termasuk kawan kita sendiri. Demi menubuhkan kereta Israel, kita mesti lawan kawan kita sendiri. Termasuk Saudi. Termasuk Turki. Jordan. Syria. UAE. Qatar. Harus kita serang mereka serentak. Benar, ketika ada rundingan peta al-Jata yang dicadangkan oleh mereka, yang diadakan di Qatar, Doha, mereka telah bom bangunan yang tempat bersidang. Sedangkan Qatar ialah negara yang paling banyak membantu Israel dan Amerika. Dan base tentera Amerika di Qatar dibiayai oleh Qatar. Qatar yang membiayainya. Dan Qatar memberikan pelaburan yang sangat besar kepada Amerika. Negara Teluk mengumpulkan dana mereka 51 trilion. Trilion, tuan-tuan, bukan bilion. Trilion US dollar. Dilambahkan kepada Amerika untuk hancurkan Hamas. Itu sikap negara Teluk. Tiba-tiba yang baik dengan mereka dibom. Maka Qatar sangat terperanjat. Dan membuat keputusan yang sangat besar bahawa kami putuskan hubungan dengan Amerika serta-merta dan kami berpaling kepada China. Keputusan dilakukan bulan ini, 2 hari lepas, 3 hari lepas. Keputusan yang sangat-sangat drastik. Menukar struktur seluruh negara Teluk. Daripada menjadikan Amerika sebagai kiblat, mereka bertukar kepada China dan uang yang harus diberi kepada Amerika disalur kepada China. Dan Rusia. Rusia dan China bakal menguasai Timur Tengah. Sebagaimana Amerika menguasai Timur Tengah sebelum ini. 5 trilion yang dijanjikan kepada Israel dan mereka sebenarnya pada Amerika akan beri pada Israel untuk hancurkan Islam, sekarang dilencurkan ke arah China, Rusia dan Iran. Satu perkembangan geopolitik yang tak pernah kita fikirkan telah berlaku minggu ini. Minggu ini satu titik besar yang berlaku dalam sejarah Timur Tengah. Dan ada cadangan yang baru untuk membentuk Pakatan Tentera Islam yang kita sebut sebagai versi NATO untuk negara Arab. Tetapi ada sedikit masalah. Negara Arab tidak sepakat sebab Mesir ingin menjadi juara. Mesir ingin menjadi juara tetapi Qatar sendiri tak setuju dengan Dubai. Dengan UAE tak setuju sekiranya Mesir menjadi ketua kumpulan. Mereka masih berbantah. Sedangkan nasib negara Teluk tidak selamat sebab Israel melalui Amerika akan bom setiap negara yang bakal menjadi tapak pada Israel Raya. Ada satu peristiwa yang berlaku. Tiba-tiba Pakistan dan Arab Saudi membentuk Pakatan Tentera yang sebenarnya. Di belakangnya lah China. Ingat, Pakistan lah negara nuklear
Dan pakatan ini berarti Arab Saudi yang tidak ada nuklear bakal menerima senjata nuklear daripada Pakistan. Menggerunkan dunia. Memeranjakkan mereka, memeranjakkan seluruh dunia. Sebab mereka tak pernah sangka akan berada pakatan antara Saudi yang ditubuhkan oleh British dengan bantuan Israel satu masa dulu, sekarang berpaling kepada meninggalkan Israel dan Amerika menuju ke sebelah timur. Ini perkara yang tak pernah saya fikir. Tapi Allah telah jadikan itu satu asbab. Maka sekarang NATO Style Defense Pact telah diadakan antara Saudi dan Pakistan. Maka ini ialah satu yang dirancang seluruh negara Arab, tetapi yang berlaku dua. Hanya berlaku di antara Saudi dan Pakistan, tetapi mereka menjangkakan akan cantum. Ini gambar yang dijangka, tidak berlaku lagi. Ada gambar Malaysia di situ. Tak tahulah siapa lukis gambar ini, saya tak tahu. Dan dia bakal membentuk sebuah kesatuan tentera Islam. Indonesia barangkali akan menyertainya, Malaysia belum pasti. Dan ini disebut sebagai pakatan yang sangat bahaya. Sebab Barat ada cabaran. Pakistan nuklear yang telah wujud di Pakistan bakal mengalir ke Saudi dan mereka sebut bahawa Pakistan dan Saudi dari segi pertahanan kamilah satu. Sekiranya Saudi diserang bermakna mereka serang Pakistan. Sekiranya mereka serang Pakistan bermakna mereka serang Saudi. Kami satu jasad yang sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau benar apa yang berlaku sekarang diteruskan, kita harap ini sebagai asbab yang sebagai titik tolak kepada peristiwa yang bakal berlaku di negara Teluk. Pakistan dan Saudi bergabung menyebabkan India dan Israel menggetar. Menggelupur sebab India tidak selamat. Kashmir yang menjadi pertikaian akan menjadi berpihak pada Pakistan. Pakistan memisahkan, Kashmir dan Pakistan tidak boleh dipisahkan sama sekali. Dan tuan-tuan, Hizbullah mengatakan, kalaulah sudi, mari kita bergabung. Saudi. Lebanon dan Saudi bergabung, mari kita lawan sekarang. Sekarang. Tunjukkan anda betul. Tunjukkan ya anda bersama dengan Pakistan betul. Mari kita bersama lawan Israel sekarang. Hizbullah sebut. Dan profesor ini, Jeffrey Sachs, yang banyak menganalisis tentang geopolitik sekarang, dia mengatakan, this change everything. Apa yang berlaku sekarang antara Pakistan dengan Saudi menukar segala arah peperangan. Menukar seluruh. Dan apakah ini menunjukkan bahawa masjid Al-Aqsa kita Allah jaga melalui asbab yang kita tak jangkakan. Apakah masjid Al-Aqsa terselamat dengan asbab yang Allah tentukan ini? Ataupun tidak, wallahu alam, kita berdoa supaya ini menjadi asbab. Saya banyak mengkritik Saudi. Hari ini saya puji. Selama ini saya banyak mengkritik. Saya banyak mengkritik Pakistan. Tetapi hari ini kita bagi salute. Mereka memulakan perpaduan kita harap yang genuine. Dan perainan ingat, apa yang berlaku di seluruh kawasan Timur Tengah penuh dengan military base Amerika. Dan sekarang Qatar mestiakan base military Amerika di Doha ataupun di Qatar harus dikeluarkan segera. Ini satu lagi tindakan yang kita puji. Kita juga kredit Qatar, tapi malam ini kita ada beza. Kita harap apa yang disebut oleh Qatar benar. Mereka akan keluarkan seluruh tentera Amerika daripada Qatar. Kita harap itu benar. Ataupun retorik, kita belum pasti. Tetapi inilah base tentera yang berada di Timur Tengah. 2-3 hari lepas, mereka bertemu di Bangsa Bersatu. Negara-negara yang negara Islam telah bertemu dengan Trump, minta supaya
Gencatan senjata yang dicadangkan benar-benar dilaksanakan di Gaza. Mereka mendesak dan Trump sebagai biasa mengakui, ya, kita akan berhenti. Tapi dia sentiasa berbohong. Sekarang kita lihat di Bangsa Bersatu, dunia telah bersama dengan Palestin. Mereka mengundi untuk memberi sokongan kemerdekaan negara Palestin. Dan sebelum pertemuan di Bangsa Bersatu, Trump bertemu dengan Pakistan, bertemu dengan Saudi, ada mesej yang besar. Kita harap pakatan mereka tidak akan pecah. Dan 2 hari lepas, 145 daripada 193 negara menyokong kemerdekaan Palestin. Kita harap ini disahkan. Jangan gembira awal. Jangan gembira lebih awal sebab ada perkara yang harus kita beri perhatian kemudian. Ini negara yang memberikan sokongan kemerdekaan Palestin. Ingat, kemerdekaan Palestin bukan masuk kemerdekaan Gaza. Bala petaka kepada Gaza satu segi ialah Gaza harus dirujukkan senjata. Dan Gaza akan letakkan di bawah West Bank, di bawah Palestine Authority. Palestine Authority ada hubungan dengan Israel. Dan dengan cara tidak langsung, Gaza tertaluk kepada Israel. Inilah yang kita fikirkan. Semoga tidak berlaku. Semoga apa yang saya sebut ini saya salah. Saya harap saya salah. Kalau saya benar, malapetaka tidak akan berakhir dengan pengiktirafan ini. Lebih lagi mereka sebut sebagai two-state solution. Two-state solution yang asalnya ditentang oleh Hamas. Sebab negara kita dijajah oleh orang lain, perdamaiannya kita serah yang dijajah. Rumah kita dimasukkan oleh pencuri, untuk berdamai kita bagi pencuri sebaru. Boleh? Itu tidak adil. Tetapi dunia mengatakan itu adil. Bahawa Palestin diiktiraf, Israel diiktiraf, asalnya negara Palestin. Dan Palestin mendapat separuh, Israel dapat separuh. Adil mereka kata. Sebenarnya tidak adil. Rumah kita dirompak dan kita berkompromi dengan mereka. Tetapi untuk sementara, saya dipahamkan Hamas menerima. Israel tak masuk mesyuarat. Mereka tak masuk mesyuarat semalam. Dan apabila Israel berucap, semua keluar dewan. Mereka menunjukkan sikap mereka. Dan Indonesia bangga. Sebab dia beri giliran ketiga. Selepas pemimpin utama berucap, dia tempat ketiga. Berita di Indonesia memuji presiden mereka yang diberi peluang tempat yang ketiga, kali yang ketiga. Tempat utama dalam ucapan antarabangsa di Bangsa Bersatu. Dan dengan berani, Presiden Prabowo, dia adalah Kasendra, pemimpin tentera, kami akan hantar 200,000. Kami akan hantar 20,000. Kami akan hantar 20,000 tentera Indonesia untuk menjadi pengaman di Gaza. Hebat. Tetapi ada satu perkara yang tidak indah. Maka saya, dia mengatakan, sekiranya Israel iktiraf Palestin, kami akan iktiraf Israel. Sangat-sangat kritikal. Sekiranya Israel iktiraf Palestin, kami akan iktirafkan Israel. Shalom. Dia sebut shalom. Shalom, assalamualaikum dalam konteks Yahudi. Dengan kata-kata ini, walaupun dia berjanji untuk menghantar 20,000 tentera ke Gaza, dia dikritik oleh sebahagian daripada umat Islam. Saya serah tuan, saya tidak ada apa-apa nak tersebut, tetapi dia barangkali untuk maksudnya ialah untuk benar-benar harus Palestin diiktiraf. Maka sekiranya itu berlaku, barangkali dia tak jangka berlaku, dia kata Indonesia akan iktiraf Israel dengan syarat Israel iktiraf Indonesia. Kalau saya faham betul-betul dengan kata dia, tuan lihat kata dia. Saya harap saya salah. Tuan-tuan yang semati, malam ini saya puji Turki. Selama ini saya kritik Turki.
Turki mengatakan bahawa benar-benar Israel melakukan genosid di Gaza. Walaupun sebelum ini dia pernah kata, tetapi sipi-sipi. Malam ini tepat. Dan human history has not witnessed such bloodshed within the last century. Dalam masa Korea ini, inilah keadaan yang paling dahsyat dilakukan Israel. Kita puji bajet ini. Dan seluruh kota di Perancis, tuan, yang kita tak sangka yang menjadi negara anti-Islam, Islamabia, rakyatnya bangkit menyokong keputusan dunia terhadap Palestin. Dan ini satu perkembangan yang besar berlaku pada rakyat dunia walaupun negara mereka berbeza. Ingat 24 September semalam. Ialah hari penting Israel yang akan melakukan segala-gala keburukan. Tetapi 24 September telah berlalu. Kita tak dengar apa yang buruk berlaku. Mungkin ada yang berlaku tapi tak sampai pada kita. Sebab 24 September ialah hari trompet. Hari trompet inilah hari mereka mengatakan keganasan kepada orang lain. Mereka selalu nyumbangkan besar pada hari trompet. Hari trompet disahkan semalam. Bukan semalam, hari ini. 24. Bila? Hari 25 ya? Semalam. Mereka isytiharkan 24 September, hari trompet, hari yang besar, yang mereka hanya tahu. Dan apa yang mereka rancang di sini, tuan-tuan, barangkali telah berlaku atau tidak, bacalah, saya tak sempat untuk baca. Mereka telah adakan satu gerakan besar-besaran, yang ini saya dapat maklumat pagi tadi. Apakah berlaku semalam atau tidak, saya tak pasti. Perancangan mereka pada hari trompet ini mereka akan lakukan. Boleh baca. Dan kapal kita telah semakin hampir ke Gaza. Diserang oleh Israel. Barangkali hari trompet. Hari trompet harus melakukan sesuatu yang besar dan kapal kita dengan drone. Bukan untuk membunuh sebagai amaran barangkali. Kapal sumut kita yang sedang menuju ke Gaza pada 24 hari ini juga, pada hari trompet, barangkali ini ialah maksud pertama. Hari trompet harus melakukan sesuatu untuk Israel. Dan kita lihat 15 drone telah dilepaskan. Barangkali tidak kena tepat. Barangkali kena sebahagiannya, merosakkan sebahagiannya 10. Katanya 10 bot yang kena dan ada kerusakan. Semakin dekat. Dan pada 24 Desember, ini berita pagi tadi, terdengar letupan yang kuat dilaporkan 5 kapal kemanusiaan sumut pelotila baru saja dibom di bagian Adramasa ketika pukul 6 pagi tadi. Berita ini saya ambil pukul 6 pagi tadi. Kawan kita hantar berita bahawa kapal kita kena katanya drone, tidaklah berat sangat. Barangkali sebagai amaran. Dan Menteri Ganas ini telah mengatakan bahawa kami beri senjata kepada orang awam Israel untuk pertahankan diri di West Bank. Maksudnya mereka akan masuk West Bank dan menjadikan West Bank sebagai Gaza yang kedua. Inilah barangkali maksud 24 Desember. Barangkali 24 Desember maksudnya ialah untuk memberi senjata kepada orang awam Israel untuk menghancurkan West Bank. Ingat West Bank sempadan dengan Jerusalem, sempadan dengan Masjid Al-Aqsa kita. Apakah mereka bertindak sampai ke Masjid Al-Aqsa? Inilah yang kita doakan. Turki the next target. Itu sebab Pakcik Erdogan bercakap nada yang berbeza. Selama ini kita kritik banyak Pakcik Erdogan, saya tarik balik. Dan kita bagi pujian pada dia. Sebab dia sedar selama mana pun, kalau Doha, kalaulah Qatar memberikan sumbangan yang besar pada Amerika dan Israel, masih diserang, apatah lagi Turki. Sebab mereka tak pernah sebut Istanbul sebagai Istanbul, mereka sebut Konstantinopel. Saya buat lama kajian di Turki. Masa mula-mula saya duduk dalam perpustakaan mereka, duduk di Istanbul, jumpa dengan pengkaji penjadah mereka. Saya sebut Istanbul, dia sebut sorry, it's Konstantinopel. Dia tak terima kita sebut Istanbul.
Dia marah kita sebut Istanbul. Mereka tak terima nama Istanbul sebagai Istanbul. Mereka mengatakan Konstantinopel. Mereka telah takik lama dengan Turki. Tetapi Turki selamat sebab ada dasar yang dilakukan oleh Turki dengan Israel. Tetapi sekarang telah tidak ada lagi. Dan Turki adalah next target. Israel mengadakan hubungan dengan Cyprus. Dan peralatan senjata telah dipunggah ke Cyprus. Cyprus menjadi bumi baru Israel. Barangkali dari segi kerjasama. Sebagaimana antara Pakistan dengan Saudi, barangkali itulah yang berlaku di antara Israel dengan Cyprus. Ingat, Cyprus bersepadan dengan Turki. Di pulau yang sama. Ingat tuan-tuan, Cyprus bersempadan dengan Turki. Israel sekarang berdepan terus dengan Turki di Cyprus. Apakah ini yang dimasukkan dengan hari trompet? Netanyahu membuatkan statement 2-3 hari lepas. Tidak ada satu negara teluk yang selamat. Termasuk Mekah, Madinah. Dia memberikan amalan yang terakhir. Jangan kamu sangka bahawa Madinah, Mekah selamat sebab kami ada hubungan dengan Saudi. Tetapi dengan geopolitik yang berlaku ini, tidak ada yang selamat. Termasuk Mekah, Madinah. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Apakah ini maksudnya pergisaran perang pada Islam itu sendiri? Sebab itulah 24 September ialah titik yang sangat penting. Di Malaysia setenang air di tasik. Tetapi geopolitik Timur Tengah sangat-sangat bergoncang. Sangat-sangat runcing sekarang. Di Syria, mereka sedang main peranan. Pemimpin yang kita harapkan membina Islam di Syria mengalahkan Bashar Assad. Rupa-rupanya kita kecewa. Selepas Bukit Golan 3 pasar telah jatuh ke tangan Israel, di selatan Syria, di kota Iraq, di Suwaida, telah semakin genting akan jatuh ke tangan Israel. Maksudnya dengan Asyarak berada menjadi pemimpin tinggi Syria, lagi mudah bumi Syria jatuh ke Israel. Dan mereka mesti kacau Syria sebab apabila Masjid Al-Aqsa diruntuhkan, barangkali orang Islam tidak akan melihat sendiri. Tak akan lihat saja. Mereka akan menupu kepada Masjid Al-Aqsa. Dan untuk tujuan itu, kacaukan setiap negara Islam di Berat di Teluk. Kacau supaya mereka sentiasa ada masalah dalam negeri masing-masing. Supaya kita boleh runtuhkan Masjid Al-Aqsa dengan sempurna. Netanyahu yang kedua Syima'an al-Yawm lima munaqashah ittibaqiyah al-amaniyah, maksud dia Israel bersama dengan Syria sedang mengadakan pakatan keselamatan. Ketika umat Islam dibom di Dhaha, mereka ada pakatan. Ini yang berlaku sebenarnya. Dan semakin runcit tuan-tuan, mereka akan ambil balik Afghanistan. Afghanistan mereka kalah, tinggal dengan senjata, tinggal dengan lapangan terbang, tinggal dengan jet pejuang. Tapi dia kalah bukan masa saya, kata Trump. Sekarang kami akan ambil balik Bagram, tempat base tentera kami asal. Selamat datang, kata Taliban, kita berperang 20 tahun lagi. Kita perang 20 tahun lagi. Dan tuan ingat, kali pertama tuan kalah, sila datang. Statement di dia punya statement dari medsos Trump mengatakan Bagram, Afghanistan mesti serah kepada kami. Kalau tak serah, jadi perang. Sila. Taliban kata sila datang. Kami sedang menunggu sekarang. Dan Taliban mengata, jangan bermimpi di siang hari, wahai Tuan Presiden. Kami sedia menunggu anda di sini. Satu lagi peristiwa yang besar berlaku tuan, tetapi bukan di Teluk, tapi yang berlaku di Venezuela. Di sini saya jangka berlaku peperangan pertama, bukan di Teluk. Sebab tentera Amerika dan tentera China, Rusia telah bersedia di sini. Sebab di sini penuh dengan minyak yang sebelum ini
dijangkakan Amerika kuasai, sekarang bertukar tangan kepada China, Amerika akan bertindak dan di sini ditemui rare earth yang banyak. Rare earth ialah sumber teknologi baru yang akan datang, dikuasai oleh China di Venezuela, Amerika tak puas hati dan di sini mereka sedang bertembung sekarang. Presiden Colombia telah bercakap bahawa pengganas sebenarnya lah Trump. Dan Trump sekarang sudah berada di persimpangan. Sebab penguasaannya ke atas Timur Tengah telah tergugat dengan pakatan tentera antara Saudi dan Pakistan dan negara Teluk bertukar arah termasuklah Turki, Mesir dan rakan-rakan mereka. Apakah ini sebagai penamat penguasaan mereka? Kita lihat nuklear yang bakal dikembangkan oleh negara Islam sangat menakutkan mereka. Tetapi berita ini berita resmi, tuan-tuan. Berita daripada Tube News ini tidak resmi. Sebab dibuahkan oleh medsos. Masjid Al-Aqsa kita dalam keadaan bahaya. Apabila mereka berjaya untuk ucap-kacirkan semua negara Teluk, mereka akan mula meruntuhkan Masjid Al-Aqsa dan membina model apa yang mereka sebutkan tak sampel. Dan kita percaya dalam perjuangan ini Rasulullah telah berjanji mereka akan kalah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "La tamusa hatta taqatal asmun al-yahud." Tidak bakal kiamat sehinggalah umat Islam berperang dengan orang Yahudi. Faqtuluhum al-muslimun hatta yakhtabi al-yahud min wara' hajar as-sajar. Dan dalam peperangan itu umat Islam menang ke atas Yahudi. Yahudi pun lari berselindung di balik batu dan kayu, di balik batu dan pokok. Dan pohon bercakap, "Ya Muslim, ya Amrullah, haza Yahudi khafi." Di belakang saya ada Yahudi. Maka datanglah Fata'al, Qaqtulhu, datang dan bunuh dia. Illa rapat, kecuali pokok rokat. Pokok rokat tidak bercakap. Dia menyembunyikan Yahudi. Fa'innahu min sirral al-Yahud, sebab dia adalah pohon Yahudi. Dan gambar ini diambil Yahudi duduk belakang pokok rokok. Seolah-olah menggambarkan hadis Rasulullah. Gambar ini diambil tentera Yahudi sedang berlindung di balik pokok rokok. Pokok rokok ini buahnya macam tomato. Daunnya kecil-kecil dan dia berbuah pada musim tertentu. Buahnya boleh makan. Merah warnanya. Macam tomato kecil. Dan apakah ini menggambarkan apa yang hadis Rasulullah dan gambar sebelah inilah diambil sekarang, maka itulah senario yang berlaku di Timur Tengah. Saya minta maaf kalaulah masa terlewat dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih semua. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa